Pengenalan perkahwinan adalah aspek penting dalam Islam. Malah, ia merupakan aspek penting dalam kebanyakan agama. Perkahwinan telah dinasihatkan dalam Islam kerana ia menjaga dan melindungi orang Islam daripada banyak dosa, seperti hubungan yang tidak sah. Aspek penting dalam perkahwinan yang kelihatan sukar bagi kebanyakan pasangan suami isteri ialah mengekalkan hubungan yang baik dengan pasangan. Kegagalan untuk mempelajari dan bertindak mengenai aspek perkahwinan ini adalah salah satu sebab utama mengapa kadar perceraian dalam populasi Islam telah meroket. Pasangan yang sudah berkahwin tidak akan mendapat kebahagiaan atau kedamaian sejati di rumah mereka melainkan mereka hidup bersama dengan cara yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hubungan yang baik antara pasangan suami isteri kerana ia membantu mengekalkan pelbagai aspek kehidupan yang akan mereka hadapi seperti membesarkan anak-anak dan ia akan membawa kebahagiaan kepada mereka. Bab 4 An-Nisa, ayat 19. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk mengambil kembali sebahagian dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan hiduplah bersama mereka dalam kebaikan. Ini adalah perintah dari Allah yang Maha Tinggi. Oleh itu, sesiapa yang melanggar perintah ini telah melakukan dosa. Dan sesiapa yang berusaha untuk menunaikannya kerana Allah Ta'ala akan mendapat ganjaran yang besar atas usaha mereka. Bahkan, Allah Ta'ala telah memerintahkan orang-orang Islam yang bercerai untuk berbuat baik antara satu sama lain. Oleh itu, pasangan suami isteri mesti berusaha lebih keras untuk melayan satu sama lain dengan baik. Bab 65 At-Talaq, ayat 2. Ia sama ada mengekalkannya mengikut syarat yang boleh diterima atau berpisah dengan mereka mengikut syarat yang boleh diterima. Justeru, buku ringkas ini akan membincangkan beberapa aspek menjaga hubungan baik dengan pasangan. Hujah. Memandangkan orang tidak sempurna pasangan suami isteri akan mempunyai pertengkaran sepanjang perkahwinan mereka. Malah, tiada hubungan yang bebas daripada perbalahan. Adalah penting untuk menggunakan ucapan yang baik semasa berhujah kerana jarang sekali seseorang menerima kesalahan mereka dan menerima kebenaran apabila mereka bercakap dengan cara yang kasar. Malah, sikap keras hanya akan menyebabkan seseorang itu semakin jauh daripada menerima kesalahan dan berubah menjadi lebih baik. Selalunya, orang yang memperlakukan orang lain dengan kasar menyebabkan lebih banyak masalah daripada perkara awal yang membawa kepada hujah walaupun ia betul. Sama seperti sesetengah kebenaran tidak boleh dibicarakan apabila ia boleh menyinggung perasaan seseorang, begitu juga seseorang yang berada dalam kebenaran tidak boleh menggunakan kekerasan semasa pertengkaran. Menjadi benar tidak memberi seseorang hak untuk menggunakan kekasaran dalam pertuturan. Sikap ini hanya akan menimbulkan permusuhan dalam diri pasangan suami isteri. Di samping itu, adalah lebih baik untuk melepaskan perkara-perkara tertentu yang tidak wajib diakui atau difahami daripada bertengkar mengenainya dengan pasangan. Mengabaikan, dalam kebanyakan kes, membawa kepada kebahagiaan yang lebih besar daripada selalu mencela dan bertengkar dengan pasangan tentang setiap masalah kecil. Perkara-perkara tertentu yang penting seperti kewajipan wajib adalah sesuatu yang mesti ditangani dan dibincangkan walaupun ia membawa kepada perbalahan. Tetapi dalam kes seperti ini seseorang harus sentiasa menggunakan kata-kata yang baik kerana hasil yang berjaya adalah lebih berkemungkinan dengan teknik ini. Terlalu banyak kritikan, walaupun ia membina, boleh membawa kepada permusuhan. Orang yang bijak memahami bahawa majoriti orang terutamanya pada zaman ini tidak suka dikritik secara membina. Tabiat ini hanya akan menimbulkan permusuhan antara pasangan suami isteri. Mengkritik secara membina sekali-sekala boleh diterima kerana ia membantu antara satu sama lain memperbaiki diri sebagai umat Islam, tetapi ia tidak boleh keterlaluan. Ia mesti dilakukan dengan cara yang baik dan pada masa yang sesuai. Menyebut perkara yang betul pada masa yang tidak sesuai boleh membawa kepada masalah selanjutnya. Menjadi pemerhati. Adalah penting bahawa setiap orang menghargai perasaan pasangan mereka sebelum bercakap dengan mereka. Bermakna, jika mereka memerhatikan pasangan mereka letih, sakit atau dalam mood yang tidak baik, adalah penting mereka memilih kata-kata mereka dengan lebih bijak kerana bercakap pada masa yang tidak sesuai sering membawa kepada pertengkaran. Dalam situasi seperti ini, memberi sedikit ruang antara satu sama lain boleh memberi kesan positif yang besar kepada perkahwinan.
Seseorang tidak seharusnya meminta perkara yang tidak perlu antara satu sama lain dalam situasi ini kerana kemungkinan pasangan tidak akan memenuhi permintaan mereka dan kemungkinan besar perbualan akan membawa kepada pertengkaran. Berkompromi. Sebahagian daripada hidup dalam kebaikan adalah memahami bahawa perkahwinan adalah tentang pengorbanan dan kompromi. Pasangan tidak boleh mengharapkan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan sepanjang masa. Perkahwinan adalah hubungan memberi dan menerima. Dalam kebanyakan kes, semakin seseorang itu berputus asa dan berkorban untuk pasangan mereka, semakin mereka akan menghargai dan sebagai balasannya pengorbanan untuk mereka. Syukur adalah penting bagi kedua-dua pasangan untuk menunjukkan penghargaan antara satu sama lain apabila permintaan dipenuhi. Walaupun sumber rahmat adalah Allah Ta'ala, tidak kurang, Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 4811, bahawa sesiapa yang tidak bersyukur kepada manusia tidak dapat bersyukur kepada Allah SWT. Ini kerana walaupun sumber rahmat itu adalah Allah Ta'ala, tetapi dia telah memilih seseorang sebagai perantara untuk menyampaikan rahmat. Oleh itu, berterima kasih kepada medium sebenarnya adalah cara tidak langsung untuk berterima kasih kepada sumber rezeki. Skim sebabnya duta raja dihormati. Menurut Al-Quran, apabila seseorang itu bersyukur kepada Allah Ta'ala, ia akan menyebabkan mereka mendapat lebih banyak nikmat. Bab 14 Ibrahim, ayat 7. Dan, ingatlah, ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Salah satu cara Allah Ta'ala memberikan nikmat yang lebih kepada seseorang adalah ketika mereka bersyukur kepada Allah Ta'ala dan orang yang menyampaikan nikmat. Jadi dalam kes pasangan suami isteri saling menunjukkan kesyukuran akan menyebabkan mereka memenuhi permintaan masing-masing lebih membawa kepada peningkatan keberkatan. Kerja rumah. Satu aspek layanan baik dalam perkahwinan ialah setiap pasangan harus saling membantu dalam kerja rumah. Malah, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, akan membantu keluarganya dengan kerja-kerja rumah, dengan itu membuktikan kerja-kerja ini adalah neutral jantina. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6039. Tetapi adalah penting untuk diperhatikan bahawa seorang Muslim harus betul-betul mengikuti tradisi Nabi Muhammad SAW dan bukan mengikut hawa nafsu mereka sendiri. Hadis ini dengan jelas menambah bahawa apabila masuk waktu solat fardu dia akan berangkat ke masjid. Ini jelas menunjukkan bahawa membantu kerja rumah adalah penting tetapi solat fardu berjemaah di masjid lebih utama. Setiap tradisi diutamakan dan seseorang harus mengikut perintah ini dengan betul dan bukannya memilih ceri tradisi yang mereka ingin ikuti. Niat aspek pertama persahabatan yang baik dalam perkahwinan ialah seorang Muslim harus sentiasa mempunyai niat yang baik terhadap pasangan mereka. Tidak mungkin pasangan suami isteri dapat melayan satu sama lain dengan baik dan bahagia bersama tanpa niat yang baik antara satu sama lain. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 231. Dan apabila kamu menceraikan perempuan-perempuan, lalu mereka telah cukup, hampir, iddahnya, maka tahanlah mereka menurut syarat yang diridhai atau lepaskan mereka menurut syarat yang ma'ruf, dan janganlah kamu menahan mereka dengan maksud menyakiti dan melampaui batas terhadap mereka. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka sesungguhnya ia telah menganiaya dirinya sendiri. Apabila pasangan suami isteri mempunyai niat yang baik untuk membahagiakan satu sama lain, maka Allah Ta'ala akan membimbing mereka ke arah saling mencintai dan menghormati antara satu sama lain. Ini telah ditunjukkan dalam surah 8 Al-Anfal, ayat 70. Jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hati kamu, Dia akan memberikan kepada kamu sesuatu yang lebih baik daripada apa yang telah diambil daripada kamu. Adalah penting bagi suami dan isteri untuk mempunyai niat yang baik terhadap satu sama lain kerana ia akan nyata dalam tindakan mereka. Apabila niat ini berubah, Allah Ta'ala akan mengubah hubungan yang mereka kongsi bersama. Bab 13 Ar-Radi, ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Hubungan ini kemudiannya akan menjadi sukar dan renggang. Setiap kali seseorang mempunyai niat yang baik, ia akan membersihkan hati rohani mereka. Apabila hati rohani mereka disucikan, seluruh tubuh mereka akan menjadi suci, seperti lidah mereka.
Ini telah dinasihatkan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 4094. Ini akan menyebabkan setiap aspek perkahwinan mereka memorak langkah besar ke arah kebaikan dan kebahagiaan. Ucapan baik aspek kedua yang berkaitan dengan pergaulan yang baik dalam perkahwinan ialah pertuturan seseorang. Memandangkan niat seseorang adalah aspek dalaman pergaulan yang baik, ucapan yang baik adalah aspek luaran pergaulan yang baik. Kedua-dua suami dan isteri hendaklah bertakwa kepada Allah Ta'ala dalam pertuturan antara satu sama lain. Perkahwinan tidak boleh berjaya tanpa kualiti ini. Majoriti perceraian berlaku kerana kekurangan kawalan ke atas pertuturan seseorang. Kata-kata yang diucapkan seseorang tidak boleh ditarik balik. Jadi penting bagi pasangan suami isteri untuk berfikir sebelum bercakap kerana kata-kata kadang-kadang boleh menyebabkan kesakitan yang lebih berpanjangan daripada tindakan fizikal. Mereka harus bertindak berdasarkan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, yang merangkumi segala-galanya dan meluas, yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 176. Ia menasihatkan supaya seseorang itu sama ada bercakap perkataan yang baik atau berdiam diri. Surah 33 Al-Ahzab, ayat 70. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Kata-kata yang baik memberi manfaat kepada pasangan suami isteri di dunia dan akhirat. Sedangkan kata-kata jahat bukan sahaja akan menjejaskan perkahwinan mereka, malah akan membawa kepada kejahatan di dunia seterusnya. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW pernah memberi amaran dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2314, bahawa hanya memerlukan satu perkataan jahat sahaja untuk menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam neraka pada hari kiamat. Ucapan yang baik mesti digunakan apabila pasangan suami isteri memanggil satu sama lain. Adalah penting bahawa mereka hanya merujuk antara satu sama lain dengan cara yang baik. Walaupun bergurau sambil berpegang kepada kebenaran adalah tidak menyalahi undang-undang dalam Islam, sebaiknya pasangan suami isteri tidak memberi nama panggilan yang buruk antara satu sama lain. Biarpun pasangan itu mungkin melihatnya sebagai gurauan, tetapi satu masanya pasti akan tiba apabila salah seorang daripada mereka tidak dalam mood bergurau dan memanggil mereka dengan panggilan ini ketika ini hanya akan menimbulkan kemarahan mereka. Oleh itu, sebaiknya sentiasa merujuk antara satu sama lain dengan cara yang baik sambil mengekalkan kesopanan terutamanya di hadapan orang lain. Saling menyindir dengan cara menyindir atau mengejek hanya membawa kepada permusuhan. Lama-kelamaan permusuhan ini mungkin bertambah sehingga menjadi punca pertengkaran dan juga perceraian. Sudah menjadi fitrah manusia untuk bertindak balas terhadap orang dengan cara yang serupa dengan cara mereka diperlakukan. Jika seseorang menunjukkan kebaikan ketika bercakap dengan orang lain, mereka biasanya akan mendapati orang lain bercakap dengan mereka dengan cara yang baik juga. Ini berlaku lebih-lebih lagi bagi pasangan yang sudah berkahwin. Kebaikan dalam pertuturan juga harus digunakan apabila pasangan suami isteri meminta sesuatu daripada satu sama lain. Seorang suami tidak boleh meminta sesuatu dengan cara yang memerintah supaya isterinya berasa lebih seperti seorang hamba daripada seorang isteri. Lazimnya disaksikan bahawa apabila seseorang meminta sesuatu dengan cara yang baik, bukan sahaja terdapat peluang yang lebih besar untuk mendapatkannya, tetapi orang lain akan lebih gembira untuk memenuhi keperluan mereka daripada jika mereka meminta sesuatu dengan cara yang keras dan memerintah. Isteri juga harus meminta sesuatu dengan cara yang baik tanpa terlalu membebankan suaminya atau tanpa terlalu menuntut terutamanya, apabila perkara itu bukan satu keperluan. Seorang isteri lebih berkemungkinan mendapat apa yang dia minta jika dia bertanya dengan cara yang baik dan bukannya merendah-rendahkan suaminya dan mempersoalkan perasaan suaminya apabila dia teragak-agak untuk memenuhi permintaannya dengan segera. Kedua-dua pasangan tidak sepatutnya marah dan mengeluarkan kata-kata kasar jika permintaan mereka tidak dipenuhi. Kadang-kadang sedikit masa diperlukan sebelum seseorang tunduk kepada permintaan. Mereka tidak sepatutnya membangkitkan kes-kes lepas di mana permintaan mereka tidak dipenuhi. Mereka juga tidak boleh mendakwa bahawa pasangan mereka tidak mengambil berat tentang mereka. Ini hanya membawa kepada pertengkaran dan hanya akan meletakkan pasangan lebih jauh daripada apa yang mereka minta. Adalah penting untuk diperhatikan, untuk mengelakkan pertengkaran dan ketegangan dalam perkahwinan, pasangan tidak boleh meminta terlalu banyak perkara yang tidak perlu daripada pasangan mereka.
Sikap ini boleh menjadi membebankan kerana suami mungkin berasa seolah-olah dia tidak lebih daripada mesin tunai untuk isterinya. Dan seorang isteri mungkin percaya dia tidak lebih daripada seorang hamba di rumah suaminya. Kindness and actions. Another element of good companionship between a married couple is kind treatment. Not only should a person show kind treatment to their spouse through their words but also through their actions. In fact, the Holy Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has advised in a hadith found in Jami' at-Tirmidhi, number 3895, that the best man is the one who treats their wife kindly. Therefore, a Muslim will never perfect their character until they treat their spouse kindly, even if they treat others with respect and kindness. The rights of all people must be fulfilled. One cannot expect success by fulfilling the rights of some relatives and ignore the rights of others. A true Muslim strives to fulfill all the rights appointed to them by Allah, the Exalted. And a hadith found in Jami' at-Tirmidhi, number 2003, the Holy Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, advised that the heaviest thing in the scales of judgment day will be good character. It is therefore essential for Muslims to adopt this behavior, especially with their relatives, such as their spouse. It is clear hypocrisy to treat the outside world with kindness and treat one's own family, such as one's spouse, unkindly. This person is only following their own desires and not Islamic teachings. These two-faced person will eventually be exposed and disgraced in this world, and they will encounter a great punishment in the next world unless they sincerely repent. Abaikan dan maaf. Satu lagi aspek layanan baik adalah untuk setiap orang Islam membuang imej dongeng perkahwinan daripada fikiran mereka kerana tidak ada orang atau pasangan yang sempurna. Sebaliknya, mereka harus memahami bahawa dengan cara yang sama mereka jauh dari sempurna, begitu juga orang lain. Maksudnya, cara yang sama seseorang melakukan kesilapan, begitu juga orang lain, dan dengan cara yang sama seseorang ingin orang lain terlepas pandang dan memaafkan mereka, begitu juga jika mereka terlepas pandang dan memaafkan kesalahan orang lain. Bab 24 No, ayat 22. Den hendaklah mereka memaafkan dan melalaikan. Tidakkah kamu suka jika Allah mengampuni kamu? Ini adalah lebih penting bagi pasangan suami isteri kerana tidak terlepas pandang dan membiarkan perkara itu berlalu hanya akan membawa kepada ketegangan dalam perkahwinan mereka. Setiap orang Islam harus belajar untuk melepaskan sesuatu dan tidak menyimpan dendam, dengan itu menggunakan kesilapan lalu pasangan mereka terhadap mereka. Malangnya, mentaliti ini adalah perkara biasa dalam umat Islam hari ini. Mereka enggan melepaskan sesuatu dan mengingatkan orang lain tentang kesilapan mereka walaupun beberapa dekat kemudian. Ini bukan sahaja mengurangkan peluang untuk mereka diampuni oleh Allah Ta'ala, tetapi juga membawa kepada permusuhan dan kesukaran dalam hubungan mereka. Sebagai pasangan suami isteri, menghabiskan banyak masa bersama-sama sikap seperti ini boleh membawa bencana. Belajar untuk melepaskan sesuatu bukan sahaja menjadikan seseorang seorang Muslim yang lebih baik dan meningkatkan peluang mereka untuk diampuni oleh Allah yang Maha Agung, tetapi ia juga mewujudkan rasa hormat dan kasih sayang kepada mereka dalam hati pasangan mereka. Ini akan menyebabkan pasangan mereka berusaha lebih keras untuk menggembirakan mereka. Selain daripada perkara yang menyalahi undang-undang, seorang Muslim harus belajar untuk membiarkan isu-isu lain yang lebih kecil pergi dan tidak menjadikannya masalah besar. Sedih apabila mendengar pasangan suami isteri sering bertengkar kerana perkara remeh. Orang yang cerewet tidak akan berjaya dalam perkahwinan. Mereka hanya akan menyusahkan diri sendiri dan orang lain. Jika Allah Ta'ala tidak menghiraukan, walaupun Dia Maha mengetahui segala-galanya, begitu juga orang Islam jika mereka ingin mencari kegembiraan dalam hubungan mereka, terutamanya perkahwinan. Inilah sebabnya mengapa Nabi Muhammad SAW menasihati dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 3645, bahawa seseorang tidak boleh membenci pasangan mereka atas sifat yang mereka miliki kerana mereka mungkin mempunyai ciri-ciri lain yang menyenangkan hati mereka.
Hadis ini juga menyarankan agar seorang Muslim cuba memerhatikan pasangannya dengan cara yang positif dan bukannya sentiasa memerhati atau menilai sifat negatif mereka. Ia tidak bermakna mereka harus berkelakuan seolah-olah pasangan mereka sempurna. Ini bermakna mereka tidak seharusnya mengambil kira ciri-ciri negatif kecil sambil menggalakkan mereka untuk meninggalkannya dengan peredaran masa. Terdapat perbezaan yang besar antara mengabaikan sepenuhnya ciri negatif orang lain dan bertindak seolah-olah mereka sempurna dan menumpukan perhatian pada aspek positif mereka sambil menasihati mereka untuk berubah menjadi lebih baik. Orang sangat jarang berubah dalam sekelip mata, jadi umat Islam harus bersabar kerana ia mengambil masa untuk meninggalkan ciri-ciri negatif. Tunjukkan kasih sayang. Satu lagi aspek layanan baik ialah menunjukkan kasih sayang antara satu sama lain. Ini tidak mengurangkan kejantanan seorang suami dengan berbuat demikian. Ia adalah satu cara untuk menunjukkan kepada pasangan seseorang bahawa mereka mempunyai tempat yang penting dalam hidup mereka. Ini meningkatkan kasih sayang dan layanan baik di kalangan pasangan suami isteri. Tetapi penting untuk diperhatikan bahawa kesopanan harus sentiasa dikekalkan, terutamanya di hadapan orang lain. Inilah sebabnya mengapa penting bagi pasangan suami isteri untuk mempunyai ruang peribadi di dalam rumah mereka di mana mereka boleh meluangkan masa peribadi bersama pada siang hari. Ikhlas balas dengan baik. Walaupun pasangan seseorang menunjukkan akhlak yang buruk, seorang Muslim tidak boleh membalas dengan baik kerana ini bukan tanda seorang Muslim sejati. Sebaliknya, mereka hendaklah bertakwa kepada Allah Ta'ala dan akibat dari akhlak yang buruk dan menunjukkan akhlak yang baik terhadap pasangan mereka. Ini hanya akan mengangkat martabat mereka di dunia dan akhirat. Dan lebih teruk lagi, orang akhirnya akan menghargai reaksi ini daripada seseorang walaupun mereka tidak menunjukkannya. Seorang Muslim harus mengingati Allah yang Maha Tinggi sedang memerhatikan mereka dan akan memberi mereka pahala di kedua dunia. Apabila seorang Muslim memperlakukan pasangannya dengan baik kerana Allah Ta'ala, maka pahala mereka di sisinya. Mereka tidak sepatutnya meminta pampasan daripada pasangan mereka. Jika seseorang menghendaki pahala dari Allah Ta'ala, maka hendaklah ia beramal karenanya dan hanya mencari pahala darinya, bukan kepada orang lain. Ini adalah perkara yang sangat penting yang ramai terlepas pandang. Mereka memperlakukan pasangan mereka dengan baik sambil mengharapkan bayaran daripada mereka apabila mereka harus bertindak kerana Allah Ta'ala, sebagaimana Dia telah memerintahkan mereka untuk memperlakukan pasangan mereka dengan baik. Sesiapa yang mencari pahala dari manusia akan diberitahu untuk mendapatkan pahala daripada mereka pada hari kiamat yang tidak mungkin. Ini ditegaskan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 3154. Kesimpulan. Berikut adalah ringkasan kebanyakan nasihat yang diberikan dalam buku ini setakat ini. Ia pada mulanya diberikan kepada seorang wanita, tetapi ia telah disunting supaya ia terpakai kepada kedua-dua suami dan isteri. Jika seorang Muslim berkelakuan seperti bumi dan menyokong pasangan mereka sepanjang masa, maka pasangan mereka akan menjadi langit untuk mereka dengan melindungi mereka dari bahaya. Jika seorang Muslim memberikan ketenangan jiwa dan raga kepada pasangan mereka, maka sebagai balasannya mereka akan menjadi tonggak sokongan keuangan, mental dan fizikal untuk mereka. Jika seorang Muslim berusaha untuk membahagiakan pasangannya mengikut undang-undang Islam, maka mereka akan mendapati pasangan mereka pula melakukan perkara yang sama. Jika mereka menghormati dan menghormati pasangan mereka, mereka akan menerima perkara yang sama. Maknanya, apa yang seseorang beri skim yang akan mereka terima. Seorang Muslim hendaklah bersederhana dan hanya bercakap dan bertindak dengan cara yang diredai Allah Ta'ala dan pasangannya. Mereka harus berpuas hati dengan perkahwinan mereka dan apa yang mereka miliki kerana ini adalah kekayaan dan kebahagiaan sejati. Agak jelas jika diperhatikan media bahawa kemasyhuran dan kekayaan tidak membawa kebahagiaan. Malah, majoriti selebriti akhirnya bercerai walaupun kemasyhuran dan kekayaan mereka. Seorang Muslim harus memastikan mereka harus menghiasi diri mereka untuk pasangan mereka sambil mengelakkan pemborosan dan pembaziran kerana ini adalah aspek mengekalkan kasih sayang yang dikongsi bersama. Seseorang itu harus sentiasa menyedari perasaan pasangan mereka dan bercakap dan bertindak dengan sewajarnya kerana pertengkaran boleh berlaku walaupun perkara yang betul dikatakan pada masa yang tidak sesuai, contohnya
ketika seseorang itu lapar atau letih. Seorang Muslim harus menghargai nilai wang dan tidak mensia-siakannya kerana ini tidak disukai oleh Allah Ta'ala dan tidak disukai oleh pasangan yang takut kepada Tuhan. Seharusnya pasangan suami isteri memberi keutamaan untuk mendidik diri mereka dalam hal agama dan memastikan anak-anak mereka mendapat pendidikan yang baik dalam hal dunia dan agama. Pendidikan ini akan mengeratkan lagi hubungan antara mereka. Seorang Muslim harus berusaha untuk memenuhi permintaan pasangannya yang munasabah selagi tidak menyalahi perintah Allah Ta'ala. Memandangkan sentiasa menafikan pasangan boleh membawa kepada kemarahan dan pertengkaran. Apa sahaja yang berlaku di antara mereka harus dirahsiakan kerana mendedahkan rahsia boleh memecahkan kepercayaan antara pasangan suami isteri. Satu-satunya pengecualian adalah apabila seseorang meminta nasihat orang lain tetapi ia tidak sepatutnya menjadi perkara awam dan tidak boleh disebarkan kepada terlalu ramai orang. Seorang Muslim harus dalam batas-batas cuba untuk mencerminkan emosi pasangan mereka sebagai contoh. Mereka tidak harus secara terbuka gembira apabila pasangan mereka sedih kerana ini boleh membuat seseorang percaya pasangan mereka tidak mengambil berat tentang perasaan mereka. Seorang Muslim harus belajar untuk berkorban dan berkompromi demi pasangan mereka dalam batas-batas Islam kerana ini akan menyebabkan pasangan mereka berusaha untuk memastikan mereka reda. Cara yang baik untuk mengingati semua ini ialah seorang Muslim harus melayan pasangannya dengan cara yang sama seperti mereka ingin kekasihnya diperlakukan oleh pasangannya. Sebagai contoh, seorang suami harus melayan isterinya dengan cara yang sama seperti dia mahu menantunya memperlakukan anak perempuannya. Atau seorang isteri hendaklah memperlakukan suaminya dengan cara yang sama seperti dia mahu menantunya memperlakukan anaknya. Mengamalkan mentaliti ini sahaja sudah cukup untuk menyelesaikan banyak masalah dalam perkahwinan.